Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada hari ini untuk kali yang pertama lah. Jadi insya-Allah kitab yang kita pilih ialah kitab hadis 40 oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kitab ni pun kita semua dah tahu dah dan banyak dihuraikan di merata masjid, surau dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita mulakan untuk kita lihat mukadimah Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab biasa kalau kat masjid-masjid dia ajar kitab ni dia akan terus masuk hadis pertama. Tapi saya rasa kita masuk mukadimah sebab kita nak tengok macam mana Imam Nawawi rahimahullah susun kitab ni dan apa metodologi beliau. Dan nanti kita akan tengoklah ada beberapa tempat yang ada ulama macam tak setuju dan sebagainya. Saya akan sebutkan secara ringkas lah tentang manhaj Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya terus bacakan terjemahan mukadimah dia. Kata Imam An-Nawawi, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, pengatur langit dan bumi dan pemelihara seluruh makhluk. Dialah yang mengutus para rasul salawatullah wassalamu alaihim ajma'in kepada seluruh manusia untuk memberi petunjuk dan menjelaskan syariat agama mereka dengan dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang nyata. Jadi ini merupakan satu kebiasaan para ulama apabila mereka memulakan kitab mereka, mereka mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulakan dengan bismillah, mereka puji Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak dalam huraian beliau kepada Ad-Durus Al-Muhimmah oleh Syekh bin Baz, dia menerangkan tentang apa maksud Bismillahirrahmanirrahim. Kita biasa terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia kata kenapa antara tempat disyariatkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni, antaranya ialah ketika sebelum kita baca Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sebelum baca Quran kita minta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan? Antaranya kerana dia kata bahawa memang syaitan tujuan dia adalah untuk memalingkan manusia daripada Al-Quran, daripada faham Al-Quran, daripada melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Jadi digalakkan untuk kita sebelum baca Al-Quran kita ucap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau huruf ba iaitu bis, dia kan mula dengan bismi yang daripada ba plus dengan isim kan. Dia kata huruf ba di situ adalah babul isti'anah yang bermaksud kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila para ulama menulis kitab ni atau apabila kita baca apa-apa buku, kita buat apa-apa amalan, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan amalan tersebut. Contoh kita baca kitab hadis 40, aku membaca hadis 40 dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita faham, untuk kita dapat amalkan isi kandungan kitab ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan tentang tujuan diutusnya para rasul kepada manusia. Para rasul diutuskan kepada manusia dengan syariat yang berbeza-beza. Tetapi mereka semua membawa mesej yang sama, akidah yang sama, iaitu akidah tauhid. Membawa manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan manusia daripada kegelapan syirik. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutuskan rasul kepada semua umat, semua kaum. Untuk apa? Untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut ni adalah benda-benda yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rasul
mesej dia mesej yang sama. Cuma yang akan ada perbezaan ialah dari segi hukum hakam dan sebagainya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, saya memujinya atas segala nikmatnya dan saya memohon tambahan kurnia dan keutamaannya. Saya bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kecintaan dan kekasihnya, makhluk yang paling utama, Rasul yang dimuliakan dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat abadi sepanjang masa, dan yang dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang memberikan cahaya bagi orang yang mencari petunjuk. Jadi ini ayat Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mukadimah dia. Sayyidina Muhammad yang diberikan keistimewaan dengan jawami al-kalim. Ada hadis yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW menyatakan bahawa beliau diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim ini bermaksud Nabi SAW dikurniakan satu perkataan, Nabi ucapkan satu perkataan yang ringkas tetapi maksudnya sangat luas. Antaranya hadis ini yang kita akan bincangkan, innamal a'malu binniyat. Dia pendek je. Potongan yang pendek itu akan dibahaskan dalam pelbagai bab, hatta dalam semua urusan agama akan berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Dan ramai ulama yang mengumpulkan hadis-hadis jawami al-kalim. Antaranya Mulla Al-Qari, dan yang subuh pagi tadi saya kuliah, saya guna kitab Jawami Al-Akhbar oleh Syekh As-Sa'di. Dia kumpulkan 99 hadis Jawami Al-Akhbar. Hadis yang ringkas tetapi maksudnya sangat meliputi hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia. Sayyidina Muhammad yang diberikan keistimewaan dengan Jawami Al-Kalim dan agama yang mudah. Jadi agama kita dah sebutkan, Nabi-Nabi diutuskan dengan akidah sama tetapi syariat yang berbeza. Dan antara beza syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariat para Nabi terdahulu adalah Islam datang dengan kemudahan, banyak memudahkan. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh nabi dan rasul serta keluarga mereka dan seluruh orang soleh. Amma ba'du, kata Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri daripada pelbagai jalan dengan riwayat yang berbagai-bagai bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat termasuk daripada golongan ahli fiqh dan ulama. Jadi ini adalah antara hadis berkaitan fadilat orang yang menghafal hadis 40 hadis. Maksud bukan Imam Nawawi saja. Persoalannya, adakah hadis ini sahih tak? Dan ada banyak lagi hadis tersebut. Dalam riwayat lain kata Imam Nawawi, Allah akan membangkitkannya sebagai orang yang faqih lagi alim. Dalam riwayat Abu Darda, dan aku menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, dikatakan kepadanya, masuklah daripada pintu syurga mana saja yang kamu suka. Dan dalam riwayat Ibnu Umar, dia akan ditulis dalam golongan orang yang alim dan dikumpulkan bersama golongan para syahadat. Jadi kata Imam Nawawi, para ulama hadis, penghafal hadis, hufaz hadis telah sepakat bahawa riwayat-riwayat di atas adalah hadis yang dhaif. Hadis ni semua dhaif. Tak ada satu pun riwayat tentang fadilat hafal 40 hadis yang sahih ataupun hasan. Tak ada. Memang dhaif. Dia kata hadis ni semuanya lemah walaupun banyak riwayatnya. Jadi dia walaupun banyak riwayat, hadis kadang-kadang ada tu dhaif yang ringan, dan bila banyak riwayat yang dhaif yang tak berat sangat, dia saling sokong antara satu sama lain. Jadi kita boleh terima. Sebab ilmu hadis ni ilmu logik. Sebab antara isu hadis ialah perawi dia. Contoh, ada perawi tu macam lemah hafalan, tapi kalau ramai perawi semua lemah hafalan tapi semua dia membawakan berita yang sama, kita ada kebarangkalian, kita kata okey, betul lah cerita ni, walaupun diorang tak berapa kuat hafazan, tapi mustahil diorang tak ada akses antara satu sama lain mungkin, dan mereka bawa berita yang sama. Jadi okey, nampaknya ada kuat lah juga hadis ni. Tapi riwayat yang berkaitan dengan fadilat hafal 40 hadis ni, adakah dia boleh kuat menguatkan antara satu sama lain? Jawapannya tidak. Sebab hadis yang boleh diangkat menjadi hasan li ghairihi adalah hadis yang dhaif yang ringan. Jadi sebab itu Syekh Abdul Karim Al-Khudair
dalam syarah beliau kepada hadis 40, dalam mukadimah dia sebut benda ni, bahawa walaupun banyak riwayat yang menyebutkan tentang fadilat menghafal 40 hadis, tetapi semua riwayat tu tak boleh menyokong antara satu sama lain kerana dia sangat lemah. Hadis-hadis yang sangat lemah. Jadi dia tak boleh naik. Jadi dia kekal dengan status dia yang sangat lemah. Jadi timbul persoalan kita, jadi apa sebenarnya yang mendorong Imam An-Nawawi tulis benda ni? Nanti kita akan lihat selepas ni. Kemudian kata Imam An-Nawawi, dalam hal ini para ulama telah menyusun banyak tulisan yang tidak terhitung jumlahnya. Yang pertama yang aku ketahui telah menyusun tentang hal ini, maksudnya telah mengumpul 40 hadis, adalah Abdullah bin Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian seorang alim Rabbani, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sain Al-Malini, Abu Usman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan ramai lagi ulama lain. Jadi ramai ulama yang tulis kitab hadis 40. Dan di sinilah satu perkara yang mungkin kita kena fikir, kenapa dalam banyak-banyak kitab hadis 40, kitab Imam Nawawi juga. Alhamdulillah saya direzekikan dapatlah juga belajar hadis 40 yang lain. Antara yang disebutkan di sini oleh Imam At-Tusi. Ada seorang ulama Syria datang kat UIA, kita ambil hadis daripada beliau lah. Tu hadis tu banyak fokus kepada hukum hakam. Jadi kitab hadis 40 ramai ulama tulis, dan dengan pelbagai disiplin ilmu. Ada yang fokus hukum hakam dan sebagainya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, aku telah beristikharah meminta petunjuk kepada Allah dalam mengumpulkan 40 hadis ini kerana mencontohi para imam dan para hufazul Islam, para ulama hadis. Para ulama, dia kata kat sini, para ulama telah bersepakat tentang bolehnya mengamalkan hadis-hadis yang lemah dalam isu fadailul a'mal, keutamaan amal. Cuma di sinilah ada perbincangan di kalangan para ulama hadis, benarkah berlaku kesepakatan para ulama dalam isu ini, iaitu boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Kalau kita katakan majoriti ulama, betul. Majoriti ulama memang membenarkan menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal dengan syarat-syarat dia. Tetapi untuk menyatakan ulama bersepakat, di sini ada sedikit perkara yang perlu dilihat semula, sebab ada ramai juga ulama yang mengkritik perkataan ini. Kerana telah ada para ulama yang memang sangat tegas menyatakan tak boleh langsung menggunakan hadis dhaif dalam segala hal, termasuk dalam fadailul a'mal. Cuma majoriti ulama membenarkan. Cuma untuk menggunakan hadis ini untuk menyokong penggunaan fadilat menghafal hadis 40 tadi tak kena. Hatta kalau kita pegang pada pendapat majoriti pun yang kata boleh. Sebab antara syarat kita mengamalkan atau menyebarkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, antara syarat yang paling utama, yang pertama ialah dia adalah hadis yang bukan terlalu dhaif. Bukan terlalu dhaif. Tetapi para ulama hadis dah menyatakan bahawa hadis tentang fadilat menghafal 40 hadis ni dhaifnya terlalu berat. Jadi dia tak termasuk dalam kategori fadailul a'mal yang dibenarkan tadi, kalau ikut pendapat jumhur yang membenarkan sekalipun. Tetapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, akan tetapi yang menjadi sandaranku, kata beliau, bukanlah hadis tadi. Kata dia, yang menjadi sandaran beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis ni bukanlah hadis tadi, hadis yang dhaif tadi. Sebaliknya, hadis yang sahih. Pertama, hadis apa? Dia kata, liyuballighi syahid minkum al-ghaib. Itu hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu Nabi SAW suruh para sahabat sampaikan hadis Nabi SAW kepada para sahabat yang tak hadir dalam majlis tersebut. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis seterusnya yang menjadi pendorong kepada Imam An-Nawawi rahimahullah untuk mengumpulkan hadis 40 ialah sabda Nabi SAW, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala, naddarallahu imra'an, menyinarkan wajah seseorang
memberikan cahaya kepada seseorang. Naddarallahu imra'an, memberikan cahaya kepada seseorang yang dia sami'a maqalati, dia mendengar perkataanku. Fawa'aha, lalu dia hafal. Kemudian fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Jadi hadis ni riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Jadi sahih. Jadi dua hadis ini yang menjadi pendorong kepada Imam An-Nawawi rahimahullah untuk mengumpul hadis 40, dan bukannya hadis-hadis yang sangat lemah tadi. Kemudian kata Imam An-Nawawi, di antara para ulama ada yang menyusun 40 hadis dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah. Ada yang di dalam masalah furu', cabang. Ada yang di dalam masalah jihad, masalah zuhud, adab, dalam khutbah. Kata Imam Nawawi, semuanya mempunyai tujuan yang baik. Semoga Allah meridai mereka. Jadi kitab hadis 40 yang selain Imam An-Nawawi, kebanyakannya difokus kepada satu topik. Contoh, dia kumpulkan hadis-hadis bab zuhud, bab jihad, bab fardu ain, bab hukum hakam dan sebagainya. Jadi Imam An-Nawawi tak nak buat macam tu. Dia dah buat apa? Dia buat benda yang orang lain dah buat. Baik dia datangkan dengan idea yang lain. Kemudian kata beliau, aku ingin menyusun 40 buah hadis yang lebih penting dari semua itu, iaitu 40 hadis yang mencakupi semua masalah tersebut, yang mana setiap hadis memiliki kaedah yang besar dalam urusan agama ini, yang mana para ulama menyatakan bahawa seluruh ajaran agama Islam atau setengahnya atau sepertiganya atau lebih kurang seperti itu akan berkisar kepada hadis-hadis itu. Maksudnya Imam An-Nawawi rahimahullah nak kumpulkan 40 hadis yang mana hampir keseluruhan urusan agama Islam mesti guna hadis itu juga, berpaksikan pada hadis itu. Misalnya hadis yang pertama, hadis niat. Apa pun amalan kita akan berbalik kepada niat. Jadi itu tujuan Imam An-Nawawi rahimahullah kumpulkan hadis 40. Kemudian kata beliau, saya juga berkeyakinan bahawa 40 hadis ini semuanya sahih dan sebahagian besar terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Cuma nanti ada beberapa hadis yang ada perbincangan di kalangan ulama. Dan hadis itu bukan hadis daripada Al-Bukhari dan Muslim lah. Dan ada hadis yang daripada Al-Bukhari dan Muslim, tetapi teks yang Imam An-Nawawi bawa dia bukan daripada Al-Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan lihat nanti insya-Allah. Kemudian kata Imam Nawawi, hadis-hadis tersebut tidak aku sebutkan sanad-sanadnya agar mudah untuk dihafal dan agar memberikan manfaat yang lebih menyeluruh insya-Allah. Jadi dia buang sanad-sanad hadis tersebut sebab dia nak fokus supaya orang mudah dapat manfaat. Sebab masyarakat umum dia tak perlukan sanad-sanad tu. Kalau dia tahu pun hadasana akhbarana dan sebagainya, dia nak buat apa dengan benda tu? Dia tak reti nak nilai hadis tu. Kemudian kata beliau, aku sertakan juga satu bab tersendiri tentang perkataan yang samar-samar. Setiap orang yang ingin mendapatkan habuan di akhirat hendaklah mengetahui hadis-hadis ini, kerana hadis-hadis ini mengandungi perkara-perkara yang penting dan penjelasan tentang semua bentuk amal ibadah ketaatan. Semuanya sangat jelas bagi orang yang mahu mempelajarinya. Hanya kepada Allah saya berharap, berserah diri dan bergantung, dan hanya baginya segala puji dan nikmat, dan hanya kepadanya kita mohon bimbingan dan perlindungan. Jadi itu adalah huraian Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau kita lihat, Imam An-Nawawi sebut dia nak iltizam dengan hadis sahih lah dalam kitab ni. Jadi paling kurang kita katakan dalam hadis 40 ni ialah hadis yang sahih menurut Imam An-Nawawi. Jadi mungkin ada hadis-hadis yang mungkin akan dikritik para ulama yang kita akan tengok nanti. Tapi kita kata di sisi Imam Nawawi hadis tu sahih. Sebab dia dah kata dalam ni, hadis-hadis dalam ni hadis yang sahih. Dan kebanyakan majoritinya memang diambil daripada Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita juga dah nampak macam mana metodologi manhaj Imam An-Nawawi dalam ilmu hadis. Antaranya dia berpegang bahawa fadailul a'mal boleh menggunakan hadis-hadis yang dhaif, tapi dengan syarat-syaratnya lah. Dan kita dah lihat yang ketiga, hadis-hadis yang beliau nak kumpulkan ialah hadis-hadis yang sangat penting, iaitu yang merangkumi segala aspek dalam kehidupan umat Islam dan bukan fokus pada satu disiplin ilmu sahaja. Jadi hadis 40 ini ramai ulama yang menghuraikannya. Ada ulama kontemporari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Wafi oleh Dr. Mustafa Burrah. Kalau ulama-ulama terdahulu, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami' Al-Ulum Wal Hikam. Kemudian
Ada ramai lagi ulama yang menghuraikan kitab hadis 40, dan huraian yang paling saya suka ialah kitab Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Dah ada terjemahan dah, boleh cari kitab tu. Sebab saya suka dia detail. Dia detail dan diluaskan perbahasan. Sebab sebahagian tu terlalu ringkas. Kita fahamlah ringkas untuk masyarakat umum baca. Cuma saya suka detail sebab kalau kita lihat tujuan Imam Nawawi bawakan hadis ni pun, sebab memang hadis tu dia akan membawa maksud yang luas. Jadi kita nak lihat penggunaan hadis ni dalam banyak aspek kehidupan kita. Jadi kita terus masuk kepada hadis yang pertama. Bab yang pertama kita tahu Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis niat. Hadis yang saya rasa semua kita hafal lah, alhamdulillah. Al-hadisul awal al-a'malu bin niyat. Hadis yang pertama, amal-amal dengan niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan, hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja sesungguhnya untuk semua orang, untuk setiap individu, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah untuk menuju Allah dan Rasul, untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan sesiapa yang hijrahnya adalah untuk urusan dunia, aw imra'atin yankihuha, ataupun untuk wanita yang dia mahu kahwini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah untuk tujuan apa dia berhijrah tadi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nisaiburi fi sahihaihima allazaini huma asahhul kutubil musannafah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang di dalam kedua sahih mereka, yang mana ini adalah kitab yang paling sahih pernah disusun. Jadi hadis pertama berkaitan niat, dan hadis tu dalam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kesahihan hadis tu tidak perlu dipertikaikan lagi lah. Jadi Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, dia mulakan huraian dia dengan membincangkan tentang takhrij hadis, tentang riwayat hadis ni, jalan-jalan periwayatannya. Jadi hadis ni sahih, tetapi hadis ni gharib. Hadis gharib maksudnya dia datang daripada satu jalan. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan secara bersendirian oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari, daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, daripada Alqamah bin Waqqas, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang sahih hanya daripada Umar. Kemudian daripada Umar pun seorang sahaja yang riwayat daripada Umar, iaitu Alqamah bin Waqqas. Daripada Alqamah, kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Lepas Yahya bin Sa'id Al-Ansari itulah baru ramai orang riwayat. Maksud ramai orang ambil daripada Yahya bin Sa'id. Jadi hadis ni gharib, tapi hadis ni sahih. Sanad dia sahih, maka hadis tu sahih. Ada riwayat-riwayat lain daripada sahabat-sahabat lain, tapi kesemuanya sanad dia bermasalah. Yang sahih ialah daripada Umar Al-Khattab sahaja. Jadi hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya, dan hadis ini mendapat tempat yang sangat tinggi di sisi para ulama. Abdurrahman bin Mahdi berkata, kalaulah aku menyusun sebuah kitab berdasarkan bab-bab, kalau dibuat satu kitab yang ada banyak bab, pasti aku akan masukkan hadis Umar yang berkaitan dengan niat di dalam setiap bab. Sebab apa? Niat ni berkaitan dengan semua isu. Bab taharah, bab solat, bab zakat, segala bab akan ada isu niat. Jadi kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau aku tulis kitab ada banyak isu dalam kitab tersebut, dalam setiap isu kalau boleh aku nak letak hadis niat dalam bab tu. Kemudian hadis ini menjadi paksi kepada agama Islam.
Diriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, hadis ini merupakan 1/3 ilmu dan ia masuk dalam 70 bab fiqh. Adakah 70 tu memang 70 ataupun kebiasaannya bahasa Arab 70 tu menunjukkan banyak? Jadi nak menunjukkan bahawa setiap isu fiqh kita akan bincang isu niat. Bab talak, bab nikah, bab apa lagi, macam-macam. Semua akan berkaitan dengan niat. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad berkata, asas Islam terdiri daripada 3 potong hadis. Jadi di sini Ibn Rajab menukilkan bahawa Imam Ahmad menyatakan bahawa ada 3 hadis yang menjadi, orang kata, tiang seri kepada Islam. Dia yang paling utama, dia seolah rukun kepada terdirinya Islam, amal-amalan dalam Islam. Pertama, hadis ni, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mereka-reka perkara baru dalam urusan kami yang bukan daripada urusannya, maka ia tertolak. Hadis berkaitan bid'ah. Yang ketiga kata Imam Ahmad, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kalau kita lihat semua benda dalam Islam, dia takkan terlepas daripada 3 benda ni. Niat. Semua benda kena ada niat. Yang kedua, kita kena pastikan urusan kita menepati syariat. Tak boleh main reka-reka hukum. Yang ketiga, kita kena pastikan perbuatan kita tu halal ke haram. Jadi 3 hadis ni menjadi tonggak kepada agama Islam, yang mana ia berkaitan dengan segala macam aspek dalam kehidupan manusia. Panjang huraian Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan saya hanya fokuskan kepada beberapa perkara yang penting sahajalah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini? Segala amalan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Pertamanya, apabila digunakan perkataan innama. Innama ni dia menunjukkan satu al-hasru. Al-hasru ni maksudnya pengkhususan atau pembatasan. Sebab tu saya terjemahkan tadi hanya senya. Macam mana? Dalam bahasa Melayu saya tak tahu ada tak perkataan, tapi saya nak maksudkan bahawa semua amalan tu mesti ada niat. Amalan hanya ada dengan niat. Tidak akan ada amalan tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Sebab tu saya kata hanya saja semua amalan itu dengan niat. Maksudnya amalan hanya wujud dengan niat. Tanpa niat tak adalah amalan. Kita fikir secara rasional logik pun, mana ada orang buat sesuatu dalam keadaan dia tak ada niat nak buat benda tu, secara logiknya. Cuma para ulama membahaskan, berbeza pendapat sedikit. Adakah hadis innamal a'malu binniyat, al-a'mal itu perkataan amalan-amalan itu, dia merujuk kepada semua jenis amalan, termasuk amalan-amalan yang mubah, harus macam makan, minum, tidur dan sebagainya, ataupun ia khusus untuk ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat, yang mana memang perlu ada niat, yang kalau tak ada niat amalan itu tak sah. Kalau makan tak ada niat pun tak ada masalah, tak berdosa pun. Sebab tak ada isu makan sah ke tak sah. Tapi solat, puasa, dia mesti ada niat. Jadi ulama' membahaskan, adakah hadis ni umum atau untuk keseluruhan? Cuma ramai ulama' menyatakan ia umum, untuk keseluruhan amalan. Keseluruhan amalan mesti ada niat. Jadi kita boleh faham daripada hadis ini bahawa, pertama, satu amalan yang kalau kita melakukan secara sedar, pasti ada niat. Jadi dia bukan isu niat ada ke tidak. Dia isu utama sebenarnya ialah niat kita apa. Sebab niat mesti ada. Kita buat satu dalam keadaan sedar, mesti ada niat. Kita datang, takkan tiba-tiba kita masuk dalam kelas ni, kita pun, saya pun tak tahu kenapa saya duduk dalam kelas ni. Tak logik. Cuma manusia yang datang kelas mungkin berbeza-beza niat mereka. Semua ada niat, tapi niat mereka apa? Itu yang berbeza. Al-Fadl bin Ziyad berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang niat dalam sesuatu amalan. Dia tanya, macam mana niat tu? Imam Ahmad menjawab, dia membaiki dirinya sendiri, iaitu apabila dia mahu melakukan sesuatu amalan, dia tidak bermaksudkan keredaan manusia. Jadi niat itu adalah tujuan dilakukan sesuatu perkara. Kemudian Nabi SAW sebut, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja
untuk setiap manusia apa yang dia niatkan. Jadi potongan hadis yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat, dah menunjukkan kepada kita bahawa semua amalan manusia akan ada niat. Sebab manusia melakukan dengan dia ada kehendak, tetapi niat manusia berbeza-beza. Sebab itu yang kedua Nabi sebut, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya senya untuk setiap manusia apa yang dia niatkan. Maksudnya setiap manusia dia akan dapat apa yang dia niatkan. Dia niat benda yang baik dan dia lakukan benda yang baik, dia akan dapat kebaikan. Dia lakukan benda baik tetapi niatnya buruk, dia akan dapat keburukan. Dia lakukan benda buruk tapi niat baik, berdosa. Sebab nanti kita akan lihat syarat penerimaan amal. Niat kena betul, cara pun kena betul. Kita tak ada dalam Islam kaedah matlamat menghalalkan cara. Tak ada benda tu. Benda tu tak ada. Sebab dia niat kena betul, cara kena betul. Tak boleh niat saja. Jadi kena selari niat dengan amalan tersebut. Okey. Jadi apakah niat? Kalau di sini Ibn Rajab menyatakan niat boleh dilihat daripada dua aspek. Pertama, aspek yang sering dibincangkan di dalam kitab-kitab fiqh. Di dalam kitab-kitab fiqh, niat memfokus, isu niat dia lebih fokus kepada jenis-jenis ibadah. Sebab seseorang yang nak melakukan satu ibadah yang khusus, dia kena tahu dia nak solat, misal nak solat apa? Sebab ibadah banyak bentuk dia sama, tapi jenis yang berbeza. Misalnya solat, contoh solat subuh. Masuk waktu subuh, dia solat 2 rakaat. Sekarang dia nak solat apa? Nak solat sunat sebelum solat sunat fajar ke? Atau nak solat fardu subuh? Jadi orang yang mendirikan solat, dia kena tahu dia solat apa. Jadi dalam kitab fiqh itu kebanyakan perbahasan niat berkaitan dengan benda-benda ni. Sama juga dengan orang yang nak jamak qasar dan sebagainya, dia kena tahu dia nak solat apa. Sebab tu dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kita melakukan jamak takdim, misalnya kita dah habis solat yang pertama, kita solat zuhur dengan asar kan. Lepas tu dah habis solat zuhur, baru kita teringat nak jamak sekali dengan asar. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh lah. Sebab jamak takdim ni maksud kita gabungkan 2 solat, tapi kita dah habis dah solat zuhur tadi. Jadi di situ peranan niat tu, boleh atau tidak buat ibadah tertentu dan sebagainya. Cuma niat dalam ibadah yang daripada aspek fiqh, dia adalah perkara yang mudah sebenarnya. Yang saya katakan secara automatik, semua orang yang buat sesuatu amal dalam keadaan dia sedar, dia tahu dia buat apa, insya-Allah dia ada niat. Dia yang permasalahan nanti kita akan masuk di bab talaffuz bin niat, melafazkan niat. Di situ ada perbahasan di kalangan ulama. Cuma ada salah faham sikit tentang konsep tersebut, dan bahkan konsep niat pun ada orang salah faham. Dia ingat niat tu satu ayat yang tertentu yang disusun dalam hati. Misalnya waktu solat, waktu Allahu Akbar tu ada ayat yang tersusun dalam hati. Dia kan susah. Kita nak ucap Allahu Akbar sama-sama, hati kita sebut sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat, makmum kau jamak takdim. Pula dah, you know. Sebab tu ada orang dia tak nak jamak takdim, tak nak solat jamak, sebab dia tak reti. Dia bukan tak reti, dia salah faham. Sedangkan kalau dia berdiri di hadapan saf tu, dia tahu dia nak solat zuhur 2 rakaat, dan dia tahu dia nak gabungkan dengan asar, adalah niat tu. Dia tahu dia nak buat apa. Lainlah kalau dia orang yang tak tahu apa-apa. Misalnya orang yang buat amalan dalam keadaan tak sedar, kita bagi contoh orang yang mengigau. Orang mengigau kan, dia tidur, dia mimpi, dia jalan. Misalnya kita bagi contoh lah, ada orang tu mengigau, dia mengigau sampai dia masuk bilik air, ambil wuduk, dia solat. Lepas tu dia tidur balik. Tu esok isteri kata, abang malam tadi qiyamul lail lah. Suami kata, malam tadi saya qiyamul lail ke? Dia kata, betul abang qiyamul lail pukul 4. Sah tak solat dia? Mestilah tak sah. Sebab dia dalam keadaan tak sedar. Niat pun tak ada. Dia pun tak ingat apa dia buat. Jadi kalau kes macam tu betul tak ada niat. Tapi kita yang beribadah dalam keadaan sedar, insya-Allah ada niat, tak ada masalah. Sebab tu saya kalau bab niat ni saya tak suka panjang lebar sangat. Benda tu simple. Jadi bila benda simple, kita make it simple. Jangan bagi benda tu complicated. Sampai orang kata kena ada ni, ada tu, ada ni. Memanglah kitab fiqh dihuraikan secara detail, tapi benda tu selagi orang tahu dia buat apa, settle. Yang tak boleh dia tak tahu, dia masuk masjid,
Dia tak tahu orang solat apa, dia pun tak tahu nak solat apa, dia kata angkat takbir lah, ikut imam macam tu je. Mana boleh macam tu? Dia kena tahu dia nak solat apa kan. Kan buat dia ikut tiba imam solat jenazah. Dah dia boleh macam tu. Jadi yang penting dia tahu dia buat apa. Kemudian kata Ibn Rajab Hanbali, tetapi niat yang banyak dibahaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana ayat-ayat Al-Quran apabila bercerita tentang niat, kebanyakannya bercerita tentang kehendak manusia untuk lakukan sesuatu. Maksudnya, apa tujuan manusia buat sesuatu. Jadi itu yang sepatutnya bagi saya kita fokuskan. Sebab kita kata semua orang memang ada niat. Dia mesti ada tujuan bila buat sesuatu. Tetapi persoalannya, apa tujuan dia? Itu yang penting dibahaskan sebenarnya. Dan itulah yang banyak dalam Al-Quran. Antaranya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada antara kamu yang mahukan dunia dan ada antara kamu yang mahukan akhirat. Jadi niat itu adalah al-iradah. Dalam ayat-ayat ni niat digambarkan dengan kehendak manusia, kemahuan manusia. Apa yang dia mahukan dengan amalan dia. Apa yang dia kehendaki apabila dia buat sesuatu. Ada yang nak dunia, ada yang nak akhirat. Dalam surah Al-Anfal ayat 67 kata Allah Subhanahu wa taala, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menghendaki nikmat dunia, sedangkan Allah mahukan akhirat untuk kamu. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 20, Imam Ibn Rajab bawa banyak ayat Quran, saya ambilkan beberapa saja. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang mahukan balasan di akhirat, nazid lahu fi harsi, maka kami tambah untuknya balasan dia, faedah dia. Wa man kana yuridu harthad dunya, sesiapa yang nakkan faedah keduniaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nu'tihi minha, kami bagi. Allah kata tadi, siapa nak faedah ke akhirat, Allah akan bagi dan tambah. Kemudian Allah kata siapa nak faedah di dunia, Allah akan bagi juga. Tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi tidak ada baginya bahagian di akhirat nanti. Jadi sesiapa yang nak dunia, dia akan dapat dunia, tapi tak dapat akhirat. Tetapi sesiapa yang nak akan akhirat, Allah akan bagi kedua-duanya. Allah akan bagi untuk dia kebaikan di dunia, dan Allah akan bagi untuk dia kebaikan di akhirat. Okey. Kita lihat beberapa huraian lagi. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia bawakan perkataan ulama-ulama salaf berkaitan niat, nak melihat bagaimana mereka memandang serius isu niat ni. Diriwayatkan bahawa Zubaid Al-Yami berkata, aku memang suka jika aku mempunyai niat dalam semua perkara, sehinggalah ketika makan dan minum. Para ulama salaf kata, dia kata aku suka kalau dalam semua benda aku ada niat. Hatta dalam perkara yang mubah, makan dan minum, tak ada masalah pun tak ada niat kita makan dan minum. Tapi dia nak ada niat untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat pahala yang lebih banyak. Jadi ulama ada bahas, kalau seseorang dia buat perkara yang mubah tanpa ada niat untuk mendapatkan pahala daripada Allah, keredaan Allah, misalnya makan dan minum lah paling mudah. Dia buat satu amalan dunia dan amalan tu mubah harus, tapi dia tak ada niat pun nak dapatkan keredaan Allah, tapi benda tu harus, adakah dia dapat pahala? Kalau ikutkan penjelasan di sini tak dapat lah. Tetapi ada sebahagian ulama menyatakan dapat, cuma pasti tak sama dengan orang yang memang buat dalam keadaan ada niat untuk keredaan Allah. Dalil mereka ialah hadis yang sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang lebih kurang maksudnya ada seorang manusia yang akan bercakap dengan satu perkataan yang dia tak fikir tentangnya. Maksud dia tak ambil berat perkataan tu, dia tak ada niat apa-apa, dia sebut je
Terutama orang yang dah biasa sebut satu benda, perkataan kotor atau yang baik, yang mana disebabkan perkataan itu dia dicampakkan ke dalam api neraka, yang mana dalamnya adalah sejauh timur dan barat. Dan ada manusia yang ucap satu perkataan yang baik, yang dia tak ambil berkat, dia tak terfikir pun. Dia misalnya saya kata macam ni, orang yang dah biasa ucap perkataan yang elok. Kalau kita nak ambil mudah lagi, orang yang melatah. Dia dah terbiasa zikir, subhanallah, apa-apa pun dia akan sebut benda yang elok. Bila melatah, dia ucap subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Dia tak ada niat. Sebab benda tu tak sengaja, sebab dah menjadi kebiasaan dia ucap perkataan-perkataan yang elok kan. Misalnya kalau orang macam ni, orang tolong kita, kita ucap terima kasih, semoga Allah bagi ganjaran kamu. Kadang-kadang kita ucap tanpa ada niat nak doa pun, sebab kita dah terbiasa dengan perkataan yang baik itu. Kita ucap terima kasih kat orang, kita tak ada niat pun nak dapat keridaan Allah, nak pahala Allah. Persoalannya dapat atau tidak. Jadi kalau ikut hadis ni, dapat. Sebab seorang manusia dia bercakap dengan satu perkataan yang dia tak terfikir benda tu, dia tak pandang pun benda tu besar, dia tak sedar, lalu disebabkan itu dia masuk ke dalam syurga. Jadi para ulama yang sebahagian menyatakan dapat. Benda-benda mubah ni kita buat, kita dapat, selagi mana benda tu elok. Tapi sudah pasti pahalanya tak sama dengan orang yang dibuat dalam keadaan dia sedar dia nak pahala daripada Allah SWT. Dan itu sebenarnya rahmat Allah lah. Kita buat satu benda yang mubah, kita pun seronok makan, minum, kita makan makanan yang elok dan sebagainya. Misal mudah kita makan tangan kanan, kita pun tak terfikir kadang kita dah biasa makan tangan kanan. Awal-awal dulu mungkin kita dah susah, kita belajar sunnah Nabi SAW makan tangan kanan, tapi lama-lama benda tu jadi rutin kita. Waktu makan adakah kita niat, aku makan dalam hati kita makan tangan kanan ni sebab ikut sunnah Nabi? Kadang-kadang tak ada kan, sebab rutin. Jadi adakah benda tu tak dapat pahala daripada Allah SWT? Jadi wallahualam, saya cenderung pendapat ulama yang kedua, kata dapat. Sebab berdasarkan hadis tadi tu, yang orang yang bercakap-cakap tu, sebab maksudnya dia dah merutinkan diri dia dengan benda baik. Biasanya kalau orang bila melatah keluar perkataan tu, biasa perkataan yang biasa dia ucap lah kan. Dia kalau biasa dengan perkataan yang kotor, itulah yang akan keluar. Yang biasa yang perkataan yang baik, dia akan keluar perkataan yang baik. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Zubair Al-Yami lagi, dia kata, berniatlah dalam setiap perkara yang kamu harapkan kebaikan, hatta sehingga ketika kamu keluar ke tempat sampah, nak buang sampah pun dia kata niatlah. Kita buat benda baik, buang sampah, lantang sampah, niat. Sebab itu benda baik, nak jaga kebersihan, nak dapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah menguruskan satu perkara yang lebih sukar daripada menguruskan niat aku, kerana ia selalu berubah-ubah. Jadi itu yang perkara yang penting dalam bab niat. Macam mana kita nak jaga keikhlasan hati kita, supaya amalan yang kita buat, kita dapat pahala yang maksimum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati manusia berubah-ubah. Sebab tu Nabi SAW sering baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sebab hati manusia ni dia akan berubah. Sebab tu nanti dalam, kalau sempat ini kita baca, Ibn Rajab bagi contoh, macam mana dengan manusia yang dia buat satu ibadah, niat asal dia ikhlas, tiba-tiba datang riak. Sebab niat manusia berubah dalam masa beberapa second je, dia boleh berubah daripada ikhlas pada riak dan kembali pada ikhlas balik. Jadi apa status ibadah orang tersebut dari segi fiqh? Sah lah. Tapi kita bukan bercakap dari segi fiqh, kita bercakap dari segi adakah Allah terima ibadah dia tersebut? Adakah dia akan mendapat pahala? Adakah ibadah itu akan menggugurkan dosa-dosa dia? Okey. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hambali, hadis ni mempunyai kedudukan yang besar, sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, sebab dia merupakan asas untuk amal diterima atau ditolak. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah sebut apa? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji kamu semua, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalan? Jadi Imam Al-Fudail bin Iyad menyatakan, orang yang paling baik amalannya ialah yang paling ikhlas dan paling betul amalannya. Jadi yang ikhlas ialah yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling betul pula ialah yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dua rukun dia. Iaitu pertama, ikhlas. Kedua, betul cara dia. Betul cara dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal yang soleh dan janganlah dia menyekutukan dalam ibadahnya sesuatu pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya jangan menyekutukan Allah dalam niat kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama menyatakan riya adalah syirik yang kecil. Bila sebut syirik kecil, bukan maksud dosa kecil. Maksudnya dia bukanlah syirik yang mengeluarkan daripada agama, tetapi dia dosa yang besar. Riya adalah dosa yang besar, tetapi syirik yang kecil. Sebab syirik yang besar ialah syirik yang mengeluarkan manusia daripada agama. Kemudian Nabi SAW sebut, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Sesiapa yang hijrahnya adalah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia nak, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang dia mahu kahwini, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya adalah untuk apa tujuan dia berhijrah tersebut. Kalau kita lihat kat sini, apabila Nabi SAW sebut tentang orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka Nabi SAW kata, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Nabi ulang balik, dia akan dapat Allah dan Rasul. Tetapi apabila orang yang berhijrah kerana tujuan dunia, sama ada nak kahwin atau tujuan-tujuan dunia yang lain, Nabi hanya sebut fahijratuhu ila ma hajara ilai. Dia akan dapat apa tujuan dia. Nabi tak sebut pun secara spesifik dia akan dapat kahwin dengan orang tu ke apa. Jadi kata Ibn Rajab, pertama, ini nak menunjukkan betapa hinanya melakukan perkara tersebutlah. Yang keduanya, orang yang berhijrah kerana tujuan dunia atau melakukan amalan lain kerana tujuan dunia ni sangat banyak. Kerana nak kahwin itu contoh. Jadi Nabi SAW tak spesifiklah dia akan dapat apa, sebab dia akan dapat apa yang dia nak lah. Ada orang nak berniaga, ada orang nak kahwin, ada orang nak dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi terlalu banyak. Sedangkan untuk keikhlasan, niat yang betul, tujuan dia satu je, Allah dan Rasul dia. Nak dapatkan keredaan Allah, nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak masuk syurga. Dah pukul berapa jam? 5 minit ke dah. Wagi boleh. Okay. Takut panjang sekarang dah penat pula. Kemudian hadis innamal a'malu binniyat ini, dia sering dikaitkan dengan kisah Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais ni maksudnya kisah seorang lelaki yang berhijrah kerana nak berkahwin dengan wanita yang dipanggil Ummu Qais. Tetapi Ibn Rajab kata, apabila diperiksa kisah ini, dia bukanlah sebab urut hadis ni. Sebab urut ni maksud peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW ucap perkataan tersebut. Sebab kalau nak dikatakan sesuatu itu sebagai asbabul wurud, dia mesti peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Sebagaimana dalam kalau Al-Quran, ayat Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, dia mesti peristiwa zaman Nabi SAW. Sebab ayat Quran turun zaman Nabi SAW. Dan mesti dipastikan dia dengan riwayat yang sahih. Ada beberapa syarat untuk dikatakan itu asbabun nuzul. Antaranya, dia mesti datang dengan riwayat yang sahih daripada para sahabat. Sebab sahabat yang nampak, yang dengar, yang lihat peristiwa tersebut. Jadi dalam kes
yang popular dikatakan hadis ni berkaitan dengan seorang lelaki yang berhijrah kerana nak berkahwin dengan seorang wanita, maka itu, kata Ibn Rajab, tidak ditemui bahawa dia berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang ditemui dia berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya orang ni dia hidup zaman sahabat bersama dengan para sahabat, tapi bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang mana bila berlaku peristiwa tersebut, Abdullah bin Mas'ud kata, sesiapa yang berhijrah kerana menuntut sesuatu perkara, maka dia akan dapat perkara itu saja. Dia merefer kepada lelaki yang berhijrah sebab nak kahwin. Jadi benda tu ramai ulama yang kaitkan dengan hadis ni sebagai sababul wurud, tetapi Ibn Rajab kata tak kena. Sebab dia tak jumpa pun riwayat ni menunjukkan dia adalah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan isu ni. Kita dah tahu bahawa yang penting sekali berkaitan niat adalah kenapa kita lakukan sesuatu perkara. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, seorang badui telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam." Wahai Rasulullah, ada seseorang dia berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Wa rajulu yuqatilu lizikr, dan seseorang yang dia berperang agar dia disebut-sebut jadi popular. Wa rajulu yuqatilu liyura makanuhu, dan ada orang yang berperang supaya kelihatan, dilihat kedudukannya, dipandang mulia. Faman fi sabilillah. Jadi sahabat yang tanya, siapa daripada orang-orang ni yang ketika dia berperang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab Nabi SAW, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya." Sesiapa yang berperang untuk menaikkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya orang membuat amalan yang sama, pergi berperang, tetapi semua orang ada tujuan yang berbeza. Jadi tujuan yang akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan misalnya adalah orang yang berperang kerana nak menegakkan agama Allah, bukan untuk tujuan keduniaan, bukan tujuan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang panjang yang menceritakan 3 manusia yang pertama, yang awal akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti. Yang ketiga-tiga ni melakukan amal soleh, tetapi pengakhiran mereka pada hari kiamat pengakhiran yang buruk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida." Sesungguhnya manusia yang paling awal dihakimi pada hari kiamat adalah lelaki yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lelaki itu ditunjukkan nikmat-nikmat yang dia pernah perolehi di dunia, lalu dia pun mengakuinya. Lalu ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau buat dengan nikmat-nikmat ni? Dia kata, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Aku berperang di jalanmu, aku berperang kerana kamu sehingga aku mati syahid, sehingga aku disyahidkan. Lalu Allah kata, "Kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un." Engkau berperang supaya engkau dipanggil orang yang berani, engkau dipanggil pahlawan. Faqad qil, dan kau dah dipanggil, kau dah dapat apa kau nak. Kan Nabi SAW sebut, "Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaghha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dia akan dapat apa yang dia nak. Okey, sekarang kau dah dapat. Kau nak dipanggil berani, okey. Kau nak popular, okey. Dah dapat dah kat dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat ambil dia, diseret di atas muka dia diseret atas tanah, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Orang yang mati syahid, yang zahir dia mati syahid.
Sampai pada hari kiamat pun dia nak mendakwa, dia ikhlas dalam peperangan. Tetapi Allah tahu kenapa dia buat sesuatu. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Kemudian lelaki kedua, dia belajar, dia mempelajari satu ilmu. Kemudian dia mengajarkannya dan dia membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia dibawa, ditunjukkan nikmatnya, diberitahu tentang nikmat kepadanya. Lalu ditanya, apa yang engkau buat dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada engkau? Soalan yang sama. Dia kata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Dia beritahu, aku gunakan nikmat-nikmat ni untuk apa? Untuk aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkan ilmu kepada manusia. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku membaca Al-Quran untuk kamu. Demi Allah, dia kata, aku baca Quran kerana-Mu ya Allah. Allah kata, kazabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau belajar ilmu supaya engkau dipanggil orang alim. Engkau dapat gelaran ustaz, orang hormat dengan engkau. Wa qara'tal Quran liyuqala huwa qari'un. Dan engkau membaca Al-Quran supaya orang panggil engkau qari. Dan engkau dah dapat faqad qil. Kau dah dapat benda tu. Engkau dah dipanggil sebagai orang alim. Engkau dah dipanggil sebagai qari. Kau dah dikenali sebagai orang alim dan qari. Itu je lah yang kau dapat. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian disuruh, ditarik lelaki tersebut, diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Wa rajulun wassa'allahu alaih. Seorang lelaki ketiga yang Allah dah luaskan harta untuk dia, bagi nikmat yang banyak untuk dia. Wa a'tahu min asnafil mali kullih. Dan Allah bagi segala bentuk harta kepada dia. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia dibawa, kemudian diceritakan, dia beritahu, ni nikmat-nikmat yang diberikan kepada engkau. Dan dia mengakuinya. Dan ditanya soalan yang sama. Fama amilta fiha. Apa yang kau buat dengan nikmat-nikmat ni? Dia kata, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha. Aku tak tinggalkan satu perkara pun, satu jalan pun yang engkau suka untuk diinfakkan harta padanya, illa anfaqtu fiha lak. Melainkan aku infakkan harta aku kerana engkau. Maksudnya engkau suka untuk aku sedekah orang miskin, bayar zakat, untuk jihad, untuk dakwah dan sebagainya, semua aku infakkan. Dia kata, anfaqtu fiha lak. Aku infakkan harta, belanjakan harta kerana engkau. Qala kazabta. Allah kata, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Engkau buat semua ni supaya engkau dipanggil, dia ni pemurah. Faqad qil. Dan engkau telah dipanggil, dan dia telah mendapat panggilan tersebut. Dia dah dipanggil sebagai pemurah, dermawan dan sebagainya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian dia disuruh untuk diseret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar. Kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Di satu hadis yang panjang, yang mana ia merupakan satu amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kita mungkin rasa kita buat benda baik, tetapi Allah tahu apa dalam hati kita. Sebab itu perbahasan tentang niat dalam Al-Quran, dia bukan kita ada niat atau tak. Sebab kita ada niat. Tapi persoalannya niat kita apa. Sebab tu banyak ayat Al-Quran macam tadi kita sebutkan, Allah mengingatkan manusia, kau nak dunia ke nak akhirat? Sebab nanti kau akan dapat, kita akan dapat apa yang kita nak nanti. Dalam surah Hud ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sesiapa yang mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan tunaikan kepadanya ganjaran amalan baik mereka di dunia, dan balasan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun di dunia. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Merekalah orang yang tidak akan mendapat apa-apa pada hari kiamat kelak selain daripada azab neraka. Allah bagi. Dia kalaulah kita sekadar dapat kebaikan kat dunia tapi tak kena apa-apa kat akhirat tu okey lagi. Kan?
Dapat kemewahan dunia cuma tak dapat pahala. Okey lagilah dapat kemewahan dunia, tapi Allah kata laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tidak ada ganjaran lain untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Cuma kita kena ingat, hadis ni merujuk kepada amalan yang macam mana. Adakah amalan-amalan yang mubah macam kerja dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi dia merujuk pada amalan yang sepatutnya memang dibuat kerana Allah semata-mata. Seperti solat, kita bersedekah. Maksud benda-benda yang memang sepatutnya dibuat untuk kita dapat keredaan Allah, pahala daripada Allah, kita buat untuk ganjaran dunia, untuk dipuji oleh manusia dengan riak, maka itu yang menyebabkan kita tak dapat apa-apa di akhirat, bahkan dapat neraka. Kalau kita makan, kita tak ada niat kerana Allah, kita makan sebab sedap, sebab kita suka makanan tersebut, tak ada masalah. Kita dapatlah kesenangan kat dunia, kita sedap, makan sedap, dan kita tak berdosa. Tidaklah kita diberikan neraka sebab kita makan, sebab makanan tu sedap, tak ada masalah. Tapi ini berkaitan dengan isu yang satu benda yang sepatutnya memang dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibn Rajab bawakan satu bab, hukum belajar ilmu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu satu peringatan yang sangat besar untuk saya, untuk kita semua. Sebab kita rajin datang kuliah dan sebagainya, kita kena sentiasa perbaharui niat kita. Sebab niat ni benda berubah-ubah. Kadang-kadang kita ikhlas tapi berubah menjadi tak ikhlas dan sebagainya. Dalam riwayat Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Sesiapa yang belajar satu ilmu yang sepatutnya ia dipelajari untuk mendapat keredaan Allah, tetapi dia belajarnya hanya untuk mendapatkan ganjaran dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tak dapat hidu bau syurga pun. Satu ilmu yang sepatutnya memang untuk hari akhirat. Di ilmu lain, misalnya kita belajar engineering dan sebagainya, bukanlah benda tu tak ada kaitan dengan akhirat. Tapi maksudnya kalau kita belajar engineering untuk dunia semata, tak ada masalah. Tapi bila bab agama, dia isu lain. Kita belajar Al-Quran semata-mata untuk dunia, itu problematik. Kita belajar hadis semata-mata untuk dunia, itu problematik. Kalau kita belajar engineering, tak ada masalah benda tu. Benda tu tak ada masalah, sebab dia bukan satu perkara yang memang kena dikhususkan niat kita kerana Allah. Cuma kalau orang niat kerana Allah, dia dapat lebih banyak pahala lah. Tapi kalau dia niat, aku belajar engineering sebab aku nak kaya, aku suka jadi engineer, tak ada masalah benda tu. Taklah berdosa dia. Tapi belajar Al-Quran yang sepatutnya untuk keredaan Allah, tapi tujuannya benda lain, maka akan bermasalah. Nabi SAW kata, dia tak dapat hidu bau syurga. Kalau bau syurga pun tak dapat, macam mana nak masuk syurga? Lagilah tak dapat. Hadis ni hadis hasan sebagaimana kata Syekh Syuaib Al-Arnaud. Hadis yang seterusnya, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kamu belajar ilmu untuk berbangga terhadap para ulama. Wala litumaru bihis sufaha. Dan bukan untuk berdebat dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis. Dan jangan kau memilih majlis-majlis. Kita pilih majlis yang akan menyebabkan kita masyhur saja. Faman fa'ala zalika fannarun nar. Siapa yang buat macam tu, neraka untuk dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita belajar, kita datang kuliah, kita kena tengok apa niat kita. Adakah untuk kita berdebat dengan para ulama, kita nak tunjuk kita hebat, atau kita balik kita nak orang kata menjahilkan orang lain, kau tak erti, kau tak tahu belajar tak erti. Kita kena betulkan niat kita. Sebab bila kita belajar ilmu agama, memang dia satu ilmu yang, ialah ilmu agama kita belajar, kita dapat hidup dalam keadaan kita berilmu, beribadah dengan cara yang benar. Tetapi apabila salah niat kita, kesan dia lagi buruk daripada kita belajar ilmu dunia tanpa ada niat apa-apa. Kan? Kita belajar ilmu dunia dengan niat nak kaya, tak ada masalah. Tapi belajar ilmu agama dengan niat nak kaya, ada problem. Apatah lagi belajar ilmu agama dengan niat nak menunjuk-nunjuk pada orang lain, lagi big problem. Dia masalah yang besar. Okey. Dah pukul apa dah ni?
Saya tak suka panjang nanti 12.10. Okey, tak apalah, kita masuk bab yang akhir, lepas tu kita tutup majlis kita. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi untuk next sesi. Kemudian Ibn Rajab dia bawakan beberapa contoh amalan yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, amalan yang dilakukan bukan kerana Allah ada beberapa jenis. Pertamanya, amalan yang memang pure riak. Tak ada niat langsung kerana Allah, tak ada ikhlas langsung. Memang dibuat untuk riak semata-mata. Inilah seperti dalam surah An-Nisa ayat 142, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang munafik, macam mana sifat mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk mendirikan solat, mereka bangun dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Mereka bangun dalam keadaan malas untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingat Allah kecuali sikit je. Jadi orang yang macam ni, yang memang pure niat mereka macam tu, maka mereka memang dijanjikan neraka. Memang teruk. Dan kata Ibn Rajab Al-Hambali, secara normalnya tidak ada seorang Muslim yang sifat macam ni. Tak ada orang yang beriman yang mana dia akan buat satu ibadah solat memang pure sejak awal niat dia kerana riak. Tak ada. Benda ni memang sifat orang munafik. Sebab kita sejahat-jahat kita, kalau kita, contohlah orang yang buat jenayah ke apa, tapi bila dia solat tu paling kurang dia harap semoga Allah terimalah solat dia, walaupun dia jahat macam mana pun. Kadang-kadang ada orang dia buat macam-macam kejahatan tapi dia solat. Bila dia solat tu untuk apa? Mesti ada dalam hati dia memang nak Allah terima. Cuma nanti bercampur-campurnya ni, itu isu lain. Tapi paling kurang orang beriman mesti dia nak Allah terima dia punya amalan. Jadi benda ni jarang ada pada orang beriman. Sebaliknya dia sifat orang munafik. Tapi na'udzubillah min zalik, kita takut kalau kita dibelenggu dengan syaitan, kita jatuh ke lembah tersebut. Yang kedua, adanya amalan dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dicampur juga dengan benda lain. Maksudnya kita niat nak solat kerana Allah, tapi dalam masa sama bercampur dengan niat-niat yang lain. Nak menunjuk, nak kaya dan sebagainya. Itu problem. Maksud sejak awal dah ada niat tersebut. Kata kat di sini, ada kalanya amalan dilakukan kerana Allah, tetapi masih ada riak bersama niat tersebut. Cuba kita kena bezakan ya. Kita buat sesuatu kerana nak balasan dunia dengan riak. Sebab kalau buat sesuatu nak balasan dunia, dia isu lain sikit. Tapi kalau riak, memang habis. Kalau riak memang habis terus. Jadi disebutkan di sini, ada kalanya amalan dilakukan kerana Allah, tetapi masih ada riak bersama niat tersebut. Sekiranya perasaan riak itu ada bersama sejak daripada mula amalan itu, maka dalil nas-nas yang sahih menunjukkan bahawa amal itu batal dan sia-sia. Maksud sejak awal dia memang niat kerana Allah, tetapi dan sejak awal juga bercampur ikhlas dengan riak, menunjuk-nunjuk, maka amal itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata, "Ana aghna syuraka wa ani syirik." Akulah yang paling kaya daripada sebarang perkongsian. Maksudnya Allah kata aku tak perlukan sebarang perkongsian. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Sesiapa yang buat satu amalan, dia sekutukan bersamaku selain daripada diriku, taraktuhu wa syarikahu. Aku biarkan dia, aku tinggalkan dia dan benda yang dia sekutukan. Jadi apa maksud Allah aku biarkan dia dengan benda sekutukan? Kita lihat dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin liyaumin la raiba fihi." Apabila Allah mengumpulkan manusia daripada yang paling awal, semua makhluk yang awal sampai yang akhir, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, hari kiamat, nada munadin, nanti akan ada seorang penyeru berkata, "Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi azza wajal falyatlub thawabahu min indi ghairillah." Sesiapa yang menyekutukan Allah dalam satu amalan,
yang sepatutnya dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia pergi menuntut pahalanya daripada selain Allah. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirik. Sesungguhnya Allah maha kaya daripada segala penyekutuan. Maksudnya Allah tinggalkan dia dengan benda dia syirikan, pilah minta daripada orang yang kau syirikan tu. Sepatutnya benda tu dibuat kerana Allah semata-mata, tapi pergi nak menunjuk. Pergilah waktu hari kiamat nanti, pergilah minta pahala daripada orang yang kau nak sangat penghormatan daripada dia. Mintalah dia. Itu satu perkataan penghinaan. Kita bayangkan pada hari kiamat dikatakan kepada kita, nah kau pergilah minta kat dia. Dan kita pun tahu orang tu tak dapat nak bagi kita pahala sedikit pun. Tak dapat nak tolong kita sedikit pun. Satu benda yang mustahil. Jadi itu satu benda penghinaan kepada kita. Kemudian, macam mana kalau satu amalan yang bercampur ikhlas dengan benda lain tetapi bukan riak? Maksudnya amalan yang bercampur dengan kepentingan dunia. Ada benda yang memang tak boleh bercampur. Solat semua tak boleh lah. Tapi ada benda yang, ialah kadang-kadang, saya cakap terus terang, ustaz yang mengajar. Dia mengajar nak sebarkan ilmu, nak berdakwah. Tapi dalam masa sama dia adalah mengharap sikit kalau orang, dia kata bolehlah dapat duit nanti beli pampers untuk anak. Misalnya kan. Betul normal saya cakap untuk para ustaz. Dia buat macam mana pun akan terdetik. Tapi adakah kalau terdetik dalam hati dia macam tu, maksudnya dia tak dapat pahala lah dia mengajar tu? Kita tengok hadis ni. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Innal ghuzata iza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulusai ajrihim. Apabila seseorang yang berperang mendapat ghanimah ni harta rampasan perang, maka mereka telah menyegerakan 2/3 daripada pahala mereka. Maksudnya harta tu macam ditolak daripada pahala mereka. Fa illam yaghnamu syai'a tamma lahum ajruhum. Seandainya mereka tidak mendapat sebarang harta rampasan perang, maka pahala mereka sempurna. Jadi kalau daripada hadis ni, seolah-olah kalau ustaz tu dia ada niat nak, contoh dia niat nak mengajar betul, tapi dalam masa sama dia niat untuk dia dapat sedikit duit untuk keperluan dia, maka berkuranganlah pahala dia berbanding dengan orang yang memang mengajar tanpa fikir langsung. Dan benda itu memang ujian untuk guru-guru agama. Cuma memanglah dalam perbahasan fiqh ada keharusan untuk ambil upah mengajar agama, cuma kena tengoklah juga. Tak perlu tetap harga. Bagi saya lah, kecuali terpaksa. Contoh kalau kita kena travel sampai ke jauh, kita tak ada duit, cakaplah dengan orang tu, kata kalau saya nak dijemput ni kena sediakan flight untuk saya tak ada duit. Cakap terus lah, saya tak ada duit nak naik flight pergi sana. Okey lah. Tapi kalau ialah setakat perjalanan dalam negeri, charge sampai beribu, itu problem. Itu problem. Masalah. Orang yang ada kelulusan pun dalam bidang akademik, bila bentang pun dia dibayar mengikut dia punya per hour dia, tak sampai sejam 5,000 dan sebagainya. Dan kita tahu benda ni ada berlaku. Di kalangan pendakwah pun berbincang benda tu. Sebab malangnya bila benda ni berlaku, yang buat seorang dua terpalit kat semua orang lah. Sampai orang kata banyak jemputan kuliah mesti kaya. Kata-kata ya Allah, kita tak pernah minta pun. Dan kita bila orang cakap macam tu, 5,000 satu sesi, kita tak pernah dapat pun benda tu. Minta usahlah, dapat pun tak pernah. Kalau orang bagi kita ambil lah, tapi kita nak minta. Tapi ada orang letak harga. Dan benda tu benar berlaku. Memang ada orang daripada pihak masjid, dia tunjuk resit. Siap deposit lagi. Deposit. Dekat kampung saya pernah dia panggil seorang ustaz selebriti, saya tak nak sebut nama. Sampai saya kata kat, kenapa kena jemput dia? Saya kenal lah ustaz tu. Saya kata kenapa dia kena jemput dia? Kalau nak minta tolong saya boleh dapatkan ustaz yang ada PhD, pensyarah universiti, yang mana mereka takkan demand harga. Tapi kita bagilah yang setimpal dengan kelulusan dan jarak jauh. Tapi kita sanggup bagi sampai beribu untuk satu slot sejam kepada ustaz yang kelulusan dia pun tak ada kelulusan sangat, dan isi dia pun tak ada apa. Cuma mungkin kelebihan mereka ialah crowd pula lah. Tapi itulah masalah, sekarang masjid pun dia ada tujuan lain juga. Dia lebih pada dia nak kumpul dana dia kata bagi dia orang. Apa masalahnya? Kita keluar 10,000 dapat 50,000. Itu investment pula kan. Jadi kita pun nak salahkan pihak masjid pun tak boleh juga. Sebab mungkin dia orang perlukan dana. Dia kata kita keluar 10,000, tapi dia tabung malam tu dapat 50,000. Apa masalah kita bagi 10,000 kat ustaz tu?
Jadi mungkin daripada pihak masjid tak ada masalah, tapi ustaz tu masalah. Tak wajar mereka letakkan harga macam tu. Lah biasa kalau kita mengajar kat office dan sebagainya, memang selalu kadang orang minta saya quotation dan sebagainya. Biasa saya akan sebut biasa bagi berapa kat ustaz-ustaz lain. Sebab dia orang kadang macam prosedur dia orang kena ada benda tu. Jadi saya kata berapa biasa bagi, letak yang tu lah. Ya, kadang-kadang kita memanglah kadang ada orang cerita dijemput jauh tiba diberi macam yang tak setimpal. Cuma bagi saya kalau kita tak mampu, tak payahlah pergi tempat jauh, fokus yang dekat-dekat. Dan lagi pun kadang-kadang kita kat sini orang bagi hadiah yang kurang, tapi nanti tempat lain tiba orang bagi yang lebih. Tu Allah Maha Adil, dia bagi kat kita. Jadi rezeki Allah bagi kat kita macam tu. Jadi untuk orang mengajar benda-benda macam ni lah. Jadi yang terbaik untuk para pendakwah, dia fokuskan memang untuk mengajar. Orang bagi dia ambil, tapi kalau boleh bersihkan niat dia. Antara benda yang para pendakwah kongsi, macam mana tips, yelah semua bincang macam mana nak jaga hati supaya tak ada rasa macam tu. Dia kata antaranya sebab kita risau kita nanti bias kat mana-mana surau atau masjid. Yang bayar lebih kita akan pergi, yang bayar kurang kita tak pergi. Sebab benda tu nanti kita asal niat ikhlas, tapi bila manusia, antara tips yang mereka ajar ialah jangan buka envelope lepas kuliah. Kau dapat kan? Antara dia ajar, dia kata mereka ada satu box, dapat je envelope, terus letak dalam tu. Bila hujung bulan dah kumpul banyak envelope dan tak tahu siapa punya, baru buka. Jadi akan pergi kuliah kat semua tempat jemputan tu tanpa rasa bias. Sebab kau tak nanti, oh tempat ni bagi banyak, tempat ni bagi sikit. Manusia kan, hati kejaga. Jadi itu antara benda-benda yang para ulama pendakwah bincang. Jadi sebenarnya para pendakwah dia selalu bincang benda tu untuk diri mereka. Macam mana, sebab risau kan, kita pun ngajar bak ikhlas tapi duk minta duit orang, masalah juga. Jadi untuk amalan yang macam tu, dia tidaklah sampai terbatal, cuma kurang pahala. Imam Ahmad berkata, pahala peniaga, pengupah dan penyewa adalah mengikut kadar keikhlasan niat mereka dalam jihad. Tetapi mereka tidaklah seperti orang yang berjihad dengan diri dan hartanya tanpa niatnya bercampur dengan yang lain. Beliau juga berkata tentang orang yang mengambil upah dalam berjihad. Mungkin dulu kalau orang pergi perang dapat gaji dan sebagainya. Dia kata jika dia keluar bukan kerana dirham, tidak salah untuk dia mengambil upah, seolah-olah dia keluar kerana agama, dan kalau diberikan sesuatu dia mengambilnya. Itu ganjaran Allah untuk orang yang memang dapat jaga hati dia. Dia dapat dunia, upah dia boleh ambil, tapi pahala dapat full. Sebab dia tak terkesan langsung dengan benda tu. Dapat ke tidak tu nombor dua. Bukan nombor dua, tak kisah langsung. Jadi dia dapat dua-dua. Dan yang ketiga ni last, macam mana dengan orang yang buat amalan memang ikhlas, tetapi tengah-tengah ibadah tu datangnya lintasan hati untuk riak. Kita dah kata tadi, riak tu memang akan, riak ni berbeza dengan benda lain. Benda lain tu adalah boleh cuma sempurna atau kurang pahala, tapi riak dia memang merobohkan amalan tersebut terus. Jadi kesimpulan dia, kalaulah satu amalan tu kita mulakan dengan ikhlas dan datang lintasan hati untuk riak, tiba-tiba rasa hebat pula tengah solat kan, dan kita cuba berusaha buang perasaan tersebut, kita sedar kita buang, maka insya-Allah diterimalah amalan kita. Tetapi kalau berterusan riak tersebut keseluruhan sampai awal dia ikhlas, tapi lepas tu keseluruhan ibadah kita memang riak semata-mata, tanpa kita ada usaha nak lawan, nak buang perasaan riak tersebut, maka dia umpama orang yang ibadah dalam keadaan riak lah. Dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di sini daripada Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, dia kata, ada kalanya aku menyampaikan sesebuah hadis dengan sesuatu niat. Apabila aku telah menyampaikan sebahagiannya, niat aku berubah. Oleh itu satu hadis yang sama memerlukan beberapa niat. Dia kata bila niat berubah, dia cepat-cepat perbaharui niatnya, dia ubah balik hati dia, lawan balik. Itu dia kata kadang-kadang satu amalan tu memerlukan beberapa niat. Maksudnya bukannya tujuan yang banyak, tapi maksudnya kadang-kadang gangguan niat tu ada, dia terpaksa perbaiki balik niat dia, istighfar dan sebagainya untuk perbaiki niat dia. Wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini sahaja untuk sesi kita yang pertama. InsyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang kita akan sambung sikit huraian hadis yang pertama, kemudian kita masuk hadis yang kedua. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang perkongsian?
Sekarang mungkin kelas ni 10 tahun akan datang buat ni kan. Oh, maksudnya kita dah buat benda tu lah, tak ada masalah. Tapi waktu kita yang 10 tahun akan datang kita rasa takjub, riak tu, kita berdosa waktu tu. Tapi amalan yang kita buat hari ni Allah terima sebab dia dikira waktu kita buat tu. Sebab Allah Maha Adil, bukanlah benda yang yalah, kita bukan tahu in future kita buat apa. Cuma kalau kita buat sesuatu dan kita mengungkit-ungkit, tu akan membatalkan kita punya amalan. Rosaklah amalan kita. Kalau kita dah sama belajar, kita terfikir kita sama belajar memang tujuan sama belajar untuk dapatkan sijil lah contoh kan. Macam kita fikir nak sama belajar apa. Kita dalam masa sama kita kena belajar benda biasa, pergi belajar tentang agama. Okey. Dia awalnya memang tujuannya ambil sijil, tak tahu nak belajar apa lagi. Tapi kita decide macam untuk aku buat ni baik benda ni. Itu kira sebagai mencari dunia ke macam mana? Dia kena tengoklah apa tujuan utama dia. Sebab tu untuk orang yang belajar pengajian Islam ni, dia kena niat dia kena sangat strong. Sebab tu malang sekali bila dia boleh tengoklah kalau orang yang niat dia betul untuk belajar agama, kita tengok cara dia study macam mana. Saya bidang kan, kelas dengan kawan-kawan yang belajar pengajian Islam, dia dengan ponteng kelas. Kadang-kadang saya tanya, kau ni masuk bidang Quran Sunnah ni untuk apa? Assignment tiru orang. Jadi apa tujuan kau masuk bidang agama ni? Jadi bidang agama ni macam dah jadi satu bidang yang orang masuk sebab tak dapat bidang lain. Sedangkan bukanlah mudah sangat pun sebenarnya. Bidang agama ni nak kena faham ilmu hadis dan sebagainya. Banyak benda nak kena baca, nak kena faham. Bukan hafal semata-mata, kena faham. Jadi bila kita tengok macam tu, kita dapat agak lah, ini apa tujuan dia masuk sebenarnya? Adakah sebab tak dapat bidang lain dan sebagainya? Jadi kalau kita nak sambung bidang agama dan memang ada terdetiklah hati sebab nanti nak jadi pensyarah ke, bila pensyarah gaji stable, benda tu tak ada masalah macam kita sebut tadi. Tapi tujuan utama kita apa? Untuk agama. Tujuan kita untuk agama. Tapi kalau tujuan kita semata-mata memang sebab nanti gaji stable ataupun jadi pendakwah bebas, ngajar kat masjid surau dapat duit banyak, masalah. Sebab tu kita kata kalau kita nak akhirat, Allah akan bagi dunia juga. Tapi kalau kita nak dunia, akhirat tak dapat. Setiap bulan dunia pun kita pun tak dapat. Belum tentu kita akan dapatkan yang dunia tu. Jadi kalau nak masuk bidang agama, memang pesanan saya memang kena perbetulkan niat kita lah. Sebab terisau hadis-hadis tadi. Sebab ilmu agama ni memang fokus penghujung dia yang paling besar adalah akhirat. Jadi sepatutnya kat situ. Lagipun sebab kalau niat kita tak betul bila masuk bidang agama, bukan tak betul lah, masih ada kepentingan dunia dan sebagainya, nanti macam mana kita nak menyampaikan agama? Sebab akan ada benda-benda dalam agama yang akan menyanggahi kepentingan dunia kita. Tak payah susah-susah kita ngajar kat masjid surau. Kadang-kadang kita akan terpaksa sampaikan benda yang orang tak suka. Kalaulah kita fikir, kalau aku sebut nanti orang tak panggil aku kuliah, nanti lepas tak dapat duit dah, nak bagi makan anak isteri macam mana? Jadi kalau itu jadi tujuan utama kita, rosak kita. Tapi kalau tujuan kita sampaikan agama memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cakap juga walaupun benda tu mungkin akan menyebabkan ada risiko orang tak jemput kita, hilang mata pencarian dan sebagainya. Jadi belajar agama memang kena jaga betul niat dia. Sebab niat itu akan mempengaruhi tindakan kita. Macam saya sebut, kalau seorang ustaz niat dia mengajar sebab apa, dia akan mempengaruhi cara dia mengajar. Apa dia sampaikan. Kalau kerana dunia, dia akan sampaikan apa yang orang suka je. Sama juga pelajar agama. Kenapa dia belajar agama? Kalau niat dia sebab dia tak ada bidang lain, kita akan tengok waktu dia belajar macam mana. Ponteng kelas, meniru, perangai tak ada perangai budak agama pun. Kat masjid tak dapat muka langsung. Benda-benda macam tu. Wallahualam. Okay, terakhir ada apa-apa lagi? Bukan Allah nilai kepada niat kan? Maksudnya contoh macam kalau ada niat tu baru dia dihukum atas niat dia. Maksudnya kalau contoh tak ada niat, dia benda tu bukan atas maknanya luar kawalan dia. Sebab tu memang ada sebagian ulama, hatta Ibn Rajab pun sebut benda tu, iaitu benda-benda yang mubah macam tu, dia akan bergantung pada niat seorang. Tapi ada sebagian ulama kata tak. Sebab berdasarkan hadis yang nanti saya kongsikan hadis tu,
next session ke apa, yang mana Nabi SAW sebut seseorang dia akan berkata dengan satu perkataan yang dia tak fikirkan benda tu. Dia tak sedar, kadang dia dah biasa sebut perkataan tu. Jadi perkataan tu sama ada akan menyebabkan dia masuk neraka atau masuk ke syurga. Sebab kita fikir satu je, ucap terima kasih pada orang baik ke buruk? Baik. Jadi adakah perbuatan yang baik itu tak dapat pahala langsung? Sebab benda tu dah rutin. Kalau kita sebelum ni tak biasa ucap terima kasih, tiba hari ni ustaz kata siapa yang tak berterima kasih pada manusia, maksud dia tak berterima kasih pada Allah, waktu hari tu mungkinlah pada awal-awal nak buat tu kita akan memang, ya Allah bagilah kekuatan untuk berucap terima kasih. Sebab kita tak biasa buat. Pada awal tu mungkin memang setiap kali nak ucap terima kasih kita ada niat untuk dapat pahala kerana Allah. Tapi kalau benda tu jadi rutin, kita sekarang kalau orang bagi barang kita ucap terima kasih, ada ke macam sebarang niat lah hati kita? Ataupun macam automatically kan, kita terus terima kasih, jazakallah khair, tak payah terima kasih. Ucapan semoga Allah bagi kebaikan pada kau pun sekarang dah terucap daripada mulut kita secara automatik tanpa sebarang niat. Jadi adakah ucapan kita jazakallah khair tu tak dikira sebagai pahala sedikit pun? Wallahu alam, saya cenderung pada pendapat ulama yang kata dikira juga. Cuma pastinya dia tidak akan sesempurna dengan orang yang buat sesuatu dalam keadaan dia memang ingat. Saat dia bila dia ada niat, maksud dia ingat Allah dalam perbuatan dia tu. Hadirnya Allah dalam hati dia. Waktu dia buat, dia rasa okey, aku nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terbaik ada, tapi kalau tak ada pun insya-Allah Allah rahmat dia luas. Kita buatlah kebaikan, sebab kebaikan bila dah jadi rutin kita akan sentiasa buat. Tanpa kita sedar pun kita buat. Jadi Allah dengan rahmat luas akan bagi ganjaran pahala kepada kita. Wallahu a'lam. Okey. Contohlah macam tadi kan, kalau saya punya pemahaman, kalau niat ni maknanya dia sedar apa yang dibuat lah. Contoh kan, katakan saya contoh nak mandi ada besar, mandi wajib kan. Tadi saya cakap nanti aku mandi, tapi dah ada niat. Tapi waktu mandi tu tak sedar kan? Sedar mandi, dia tu dah cakap tapi awal tadi dah okay. Aku masuk bilik air mandi, nak mandi atas. Tapi time mandi tu tak terfikir. Memang tak dah biasa mandi kan. Dia masuk bilik air mandi memang. Adakah benda tu boleh ke tak boleh ke? Kalau ikutkan majoriti ulama tak boleh. Sebab niat tu dia mesti sekali dengan ibadah tu. Maksud kita buat ibadah tu dalam keadaan sedar. Sebab mandi wajib tu dia satu ibadah, sebab dah disyaratkan kena rata seluruh badan dan sebagainya. Jadi kena dalam keadaan sedar. Jadi kalau niat tu daripada awal tapi dia tengah lupa, tak kira lah. So mana kena ada maksudnya kalau macam awal mandi wajib, kadang-kadang kita mandi wajib kan lama kan. Suka berendam dalam bilik air. Awal-awal tu memang kita dah ada niat. Waktu kita basahkan kepala kita, dah niat nak mandi wajib. Lepas tu kita dah leka-leka mandi, tak teringat, tak ada masalah ha. Tapi ni maksudnya yang sebelum kita mula mandi wajib, balik rumah, balik kerja nak mandi wajib lah, masuk bilik air lupa tu koi. Tu tak kira. Tu tak kira. Dia macam kita ambil wuduk lah. Ambil wuduk. Adakah sentiasa waktu wuduk tu hati kita memang ingat tengah tak? Kan tengok sambil usap, kita dah biasa ambil wuduk. Awal tu memang aku nak ambil wuduk kan. Lepas tu kawan sebelah ke apa kan. Macam tu lah. Kalau wuduk macam kita buka pan. Kita bismillah. Kita tahu nak ambil wuduk, bismillah. Okey. Tak masalah. Sebab waktu tu memang kita start wuduk, tak ada masalah. Dia tak perlu takbir macam kita susun. Tak perlu. Dia bukan. Dia bukan susunan ayat lah. Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta